Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Aisyah binti Muhammad Adnan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pentaksiran berterusan tugasan 3 EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan yang berusaha Tuan Haji Hashim bin Muhammad. Soalan ini adalah berkaitan mengenai kesan perubahan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Pertama sekali, kita akan melihat mengenai definisi mobiliti. Secara umumnya, mobiliti adalah suatu pergerakan atau perpindahan kelas sosial atau status. Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status seseorang untuk menaik taraf diri daripada tahap yang rendah kepada tahap yang lebih baik. Individu yang berada dalam masyarakat atau kumpulan boleh bergerak dari satu tahap ke satu tahap yang lain dalam sistem stratifikasi dan ini juga digelar sebagai mobiliti sosial. Perkaitan antara mobiliti sosial dan stratifikasi sosial adalah sangat rapat. Stratifikasi sosial adalah merujuk kepada sistem struktur ketidaksamaan, manakala mobiliti sosial pula merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan. Mengikut pendapat Ting Xiaopei 1979 dalam bukunya iaitu Konsep Asas Sosiologi yang menjelaskan bahawa mobiliti sosial adalah satu proses perubahan individu atau kelompok daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial yang lain. Seterusnya adalah jenis mobiliti. Kita mempunyai 4 jenis mobiliti iaitu mobiliti mendata, mobiliti menegak, sistem mobiliti terbuka dan sistem mobiliti tertutup. Mobiliti mendata ialah pergerakan seseorang atau kumpulan dari kelas sosial yang sama dalam status sosial yang lain. Dalam erti kata lain, seseorang itu bergerak ke status sosial yang sama dalam taraf sosial yang lain. Contohnya, seorang guru yang biasa telah dinaikkan pangkat menjadi guru besar di sebuah sekolah. Ini menunjukkan pergerakan seorang guru dari kelas sosial yang sama bergerak ke status sosial yang lain. Ianya menunjukkan mobiliti mendata ini satu pergerakan individu dalam kelas sosial yang sama bergerak ke status sosial yang sama. Jawatan dan gaji tidak berlaku perubahan dalam mobiliti mendata. Sebagai contoh, seorang guru sekolah telah bertukar ke maktab perguruan yang bertugas sebagai seorang pensyarah, tetapi gajinya adalah di tahap yang sama. Pertukaran jenis kerja dan tempat kerja tetapi tidak melibatkan perubahan gaji dan pangkat ia dianggap sebagai mobiliti mendata. Seterusnya, kita lihat mobiliti menegak. Mobiliti menegak pula merupakan perubahan kedudukan sosial daripada satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Ianya mungkin akan melibatkan mobiliti naik ke atas atau mobiliti turun ke bawah. Ini bermaksud sama ada seseorang itu akan masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi atau membentuk kelompok yang baru dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang polis biasa dinaikkan pangkat menjadi seorang inspektor. Seorang pekerja buruh di sebuah kilang dinaikkan pangkat menjadi seorang penyelia kilang. Perubahan jawatan ini menyebabkan kuasa, status dan pendapatannya semakin bertambah tinggi. Selain itu, mobiliti menurun pula. Dapat kita lihat ialah seorang guru besar diturunkan pangkat menjadi guru biasa. Akibatnya, kuasa dan pangkatnya menurun. Oleh itu, gaji seorang guru besar juga telah menurun menjadi gaji guru biasa. Sistem mobiliti terbuka iaitu pencapaian adalah mobiliti yang dialami dalam persaingan terbuka akibat perbezaan daya usaha dan kemampuan seseorang individu tersebut. Dalam erti kata lain, seseorang individu itu mampu bergerak sendiri untuk mengubah kelas sosial dengan tahap pencapaian yang dicapai dalam kelas sosial.
Sebagai contohnya, Abraham Lincoln merupakan seorang hero Amerika. Beliau merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang miskin dan melalui kerja kerasnya telah dapat bergerak keluar daripada rumah pondoknya ke White House. Sebagai yang diketahui, White House Amerika ialah merupakan rumah untuk orang-orang kaya ataupun rumah untuk kerajaan yang tinggi. Mereka mencerminkan sebuah masyarakat di mana semua orang boleh mengubah dan memperbaiki kehidupan mereka. Ini menunjukkan kedudukan seseorang individu dalam kelas sosial boleh berubah jika seseorang individu itu berusaha untuk mengubah status sosial dalam masyarakat melalui pencapaian yang dicapai seperti pendidikan atau pendapatan. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa usaha keras seseorang membuahkan hasil yang baik kepada dirinya. Manakala seseorang yang malas untuk berusaha, malas untuk berubah, maka mereka akan kekal dalam status sosial yang rendah. Seterusnya adalah sistem mobiliti tertutup iaitu warisan. Sistem mobiliti tertutup merujuk kepada kedudukan atau mobiliti yang diakibatkan oleh faktor-faktor warisan atau kelahiran seperti keturunan, jantina, ras, etnik, umur dan kelas sosial. Dalam erti kata lain, status yang diberikan kepada individu atau kumpulan adalah secara tetap dan tidak boleh diubah kerana status ini diberikan melalui warisan. Pengaturan kasta Hindu yang diamalkan di India sebelum tahun 1900 merupakan contoh sebuah mobiliti tertutup. Di bawah sistem ini, kehidupan individu diuruskan mengikut peraturan yang terdapat dalam kastanya yang diwarisi sejak dilahirkan dan ini tidak boleh diubah sepanjang hayatnya. Ahli masyarakat yang berada di bawah kasta ini dipandang rendah dan hina, tidak dipedulikan dan ditindas oleh mereka yang berada di dalam kasta yang lebih tinggi. Tidak kira kebolehan atau tingkah laku mereka, sehingga hari ini kasta ini masih lagi mencorakkan tingkah laku sesetengah pihak terutamanya anggota mereka. Seterusnya adalah mengenai pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Menurut pandangan fungsionalisme, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. Tahap pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan kelak. Namun begitu, keadaan politik, perindustrian, pelaburan dan kuasa juga antara alat mobiliti sosial. Apabila seseorang menggunakan peluang untuk memajukan diri mereka ke arah yang lebih baik melalui mobiliti sosial sama ada melalui pelaburan, melalui kuasa, keadaan politik, perindustrian dan pendidikan, maka mereka akan menerima sesuatu perubahan dalam kehidupan mereka. Di sini juga dapat kita lihat bahawa usaha seseorang untuk berubah adalah faktor penting utama mereka supaya menjadi individu yang lebih berjaya. Seterusnya adalah kita lihat mengenai perubahan pendidikan semasa. Perubahan pendidikan semasa terbagi kepada beberapa bahagian. Contohnya adalah transformasi pendidikan, aspirasi murid dan pembelajaran bermakna. Transformasi ini mengandungi makna perubahan yang biasanya menyebabkan perubahan dalam bentuk atau corak yang jelas. Ia berlaku secara berperingkat dan bertahap. Ianya bukan radikal, namun perlu berjalan mengikut perancangan yang telah dibuat dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan membangun. Transformasi ini menghasilkan pelajar yang mempunyai modal insan yang cemerlang dalam semua bidang. Seterusnya adalah aspirasi murid. Aspirasi murid ini murid yang mempunyai pelbagai kemahiran dan etika serta nilai murni. Kemahiran yang perlu ada dalam diri murid adalah seperti kemahiran berfikir, di mana mereka dapat berfikir secara meluas, secara luar kotak untuk membina ataupun melakukan sesuatu.
Seterusnya ada kemahiran memimpin. Murid ini perlu ada kemahiran memimpin untuk mereka menjadi leader, mereka memimpin sesebuah kelompok ataupun kawasan. Jadi di situ mereka dapat menilai adakah dia itu berjaya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemahiran memimpin ini juga penting supaya orang di atas tidak dapat untuk merendahkan diri kita. Seterusnya adalah kemahiran berwibawa. Kemahiran berwibawa adalah seseorang yang berwibawa yang penuh dengan tanggungjawab, berwibawa dengan tugasannya, berwibawa dengan kerjanya, dan penuh pengetahuan. Murid memerlukan pengetahuan dalam pelbagai bidang. Contohnya pengetahuan dalam menjaga diri, pengetahuan ilmu pendidikan, pengetahuan dalam kemahiran. Oleh itu, murid dapat meneroka atau melakukan segala sesuatu yang telah mereka ketahui. Mereka juga dapat mencipta sesuatu di bawah pengetahuan mereka tersebut. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini menekankan perubahan dalam budaya. Seterusnya adalah menggerakkan kecemerlangan dan equity untuk semua. Penerapan nilai atau kerohanian, penerapan nilai murni seperti baik hati, bertanggungjawab, tolong menolong, kasih sayang dan sebagainya. Dan seterusnya adalah membina kemahiran, pengetahuan dan keyakinan diri. Setiap murid perlu ada keyakinan diri dalam diri supaya mereka tidak takut atau malu dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya, untuk bercakap di hadapan ramai orang, mereka memerlukan keyakinan diri yang dalam untuk supaya mereka menjadi leader, supaya orang pandang mereka. Kesan positif mengenai perubahan sistem pendidikan semasa kepada mobiliti sosial adalah dapat mendorong seseorang untuk berusaha dan merebut peluang bagi meningkatkan prestasi dan kemajuan diri. Jadi, sebagaimana kita tahu, mobiliti sosial adalah pergerakan, perubahan dari satu kelompok ke satu kelompok untuk menaik tarafkan diri mereka. Jadi, perubahan semasa pendidikan ini dapat mendorong seseorang untuk berusaha dan merebut peluang tersebut untuk menjadikan diri mereka lebih baik daripada sebelumnya. Seterusnya adalah menjadikan seseorang lebih memiliki sifat berdaya saing dan bekerja keras. Contohnya, seseorang tersebut melihat rakannya berjaya ataupun melihat orang yang tinggi ni dapat melakukan segalanya. Jadi mereka memiliki sifat berdaya saing, bekerja keras supaya dirinya menjadi seperti orang yang di atas. Jadi mereka perlu bekerja keras dalam belajar, dalam bekerja. Seterusnya adalah mempereratkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Okay, jadi sosial masyarakat ni sebagaimana contoh jiran, orang-orang terdekat. Ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan mereka antara orang-orang yang terdekat. Seterusnya adalah menjadikan masyarakat mampu mengadaptasi dengan perubahan persekitaran dan bertindak balas terhadap persekitaran. Okay, jadi di sini supaya masyarakat tidak ketinggalan. Jadi mereka mampu untuk mengadaptasi diri mereka dengan perubahan persekitaran. Contohnya, dapat kita lihat bahawa dulu dan sekarang amat jauh berbezanya. Contohnya dulu tiada telefon, tiada kenderaan. Namun sekarang kita sudah ada telefon, ada kenderaan, malah ada internet, ada IT. Jadi jika masyarakat dulu tiada perubahan, maka mereka tidak dapat mengadaptasi diri mereka dengan zaman sekarang yang telah pun banyak berubah. Jadi oleh itu perubahan pendidikan semasa ini memberi impak yang positif kepada seseorang tersebut. Namun
adanya kesan negatif terhadap mobiliti sosial mengenai perubahan pendidikan semasa ini, iaitu masyarakat akan mengalami tekanan emosi kerana mobiliti menegak ke bawah akan memberi tekanan emosi kepada seseorang. Sebagaimana yang kita tahu, mobiliti menegak ke bawah ni adalah seseorang yang jatuh, contohnya daripada guru besar, diturunkan menjadi guru biasa. Hal itu akan memberi tekanan emosi kepada bekas guru besar tersebut kerana mereka tidak dapat mengadaptasi diri mereka daripada taraf yang tinggi turun kepada taraf yang rendah. Hal ini juga masyarakat sekitar juga akan melihatnya sebagai seorang yang bermasalah ataupun mempunyai masalah. Oleh itu, beliau diturunkan pangkat. Jadi masyarakat sekitar mempunyai pandangan yang negatif terhadap dirinya. Seterusnya adalah berlaku konflik. Apabila berlakunya perbezaan, penguasaan dan pemaksaan antara kelas dan kelompok sosial serta generasi akan melibatkan konflik dalam persekitaran. Jadi di sini kita dapat lihat perbezaan, contohnya perbezaan kasta yang tertinggi dan kasta rendah, mereka akan berlaku konflik. Contohnya kasta tinggi merendahkan kasta yang di bawah. Jadi kasta yang di bawah ini merasa terhina ataupun mereka tidak puas hati. Jadi mereka akan mewujudkan konflik tersebut. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan adalah orang tinggi yang mempunyai kuasa namun mereka tidak melakukan tanggungjawab mereka sebagai orang yang di atas. Dan pemaksaan. Pemaksaan adalah orang tinggi yang paksa orang bawah. Contohnya bos yang memaksa buruhnya untuk bekerja keras, untuk bekerja lebih masa. Jadi perkara itu akan menimbulkan konflik antara buruh dan ketuanya. Manakala buruh juga kemungkinan buruh akan melakukan sesuatu yang di luar jangka kepada bosnya kerana pemaksaan tersebut. Seterusnya adalah ketirisan peluang peningkatan hidup. Pergaulan antara kelas dan kelompok sosial yang sama tidak merangsang mobiliti mendata menjadi mobiliti menegak menaik. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pergaulan antara kelas dan kelompok sosial yang sama tidak merangsang. Jadi contohnya kelompok sosial masyarakat sederhana bersama sederhana, dia tidak akan merangsang mobiliti mendata menjadi mobiliti menegak. Jadi kita perlu meluaskan lagi hubungan sosial tersebut. Contohnya kelompok sosial yang rendah perlu menjalinkan hubungan dengan kelompok sosial yang tinggi supaya mereka dapat menjadi mobiliti menegak menaik. Mereka dapat menaik taraf mereka dan belajar daripada orang di atas. Manakala jika hubungan mereka antara sesama mereka, contohnya guru biasa dan guru biasa, jadi mereka tiada ilmu bagaimana cara untuk menjadi guru besar, bagaimana cara kerja guru besar. Oleh itu mereka tidak dapat menjadi mobiliti menegak menaik. Mereka akan terus menjadi mobiliti mendata, hidupnya akan menjadi sama tanpa menaik taraf hidup, tanpa sosial yang meningkat. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai tugasan 3 persembahan kesan perubahan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Sekian, terima kasih.